Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda, segmen motivasi kewangan kita bawakan pada pagi ini kaedah membayar hutang antara teknik bola salji atau teknik avalanche. Yep. Dan tetamu kita, narasumber kita sudah pun bersedia di sebelah kiri Mahira pada Ya. pagi ini. Selamat pagi Puan Hafizah Hosili. Selamat pagi. Apa khabar? Kabar baik. Sudah sarapan nih pagi ini? Sudah. Jadi kita ingin berbincang ya ataupun menguraikan lebih lanjut berkenaan dengan kaedah membayar hutang antara teknik bola salji ataupun teknik avalanche. Mungkin ada yang sudah maklum dan juga tahu tapi tidak tahu bagaimana caranya, pengurusannya. Jadi seperti yang kita sedia maklumlah dalam segmen motivasi kewangan ini, kalau kita bercakap mengenai dengan kaedah membayar hutang ini, memang itu adalah merupakan salah satu daripada tanggungjawab ya yang perlu diurus dengan bijak. Jadi itulah kalau sekiranya kita tidak dapat membayar hutang dengan ataupun tanpa motivasi dan juga pengurusan yang betul, ini boleh menyebabkan mungkin memberi tekanan ya, Nisa, dan juga mengganggu kestabilan kewangan kita ni. Jadi inilah yang akan diketengahkan dalam segmen motivasi kewangan kita ni, dua teknik yang akan dikongsikan dan akan dihuraikan lebih lanjut oleh Puan Hafizah berkenaan dengan kaedah membayar hutang menggunakan teknik bola salji ataupun teknik avalanche. Jadi Nisa, kita mulakan pada pagi ini, terus saja kita bersama dengan Puan Hafizah ya, iaitu seorang pakar kewangan, merupakan seorang pakar kewangan. Mungkin dapat menjelaskan lebih lanjut ni Puan berkenaan dengan kaedah membayar hutang antara teknik bola salji ataupun teknik avalanche. Mungkin dapat dikongsikan, silakan. Ya, so memang kedua strategi ni memang adalah popular lah untuk membayar hutang. Kalau di saja orang men-search secara maya, memang keluar dua ni lah. Tapi banyak orang kurang pasti macam mana akan orang apply ke arah ketani ataupun dari apa cara-caranya. Jadi sebab itu saya rasa macam saya dah pernah membawakan topik kan ni, so macam okay, dibawakan sesuai untuk pagi ni lah. Ya, jadi memang mungkin ada di antara penonton kita ni yang belum tahu, dan sebenarnya saya sendiri pun ingin mengetahui lebih lanjut lah berkenaan dengan teknik bola salji ni. Maklum sajalah kita pun ingin mengetahui berkenaan dengan pengurusan kewangan, terutama sekali dalam kaedah membayar hutangan ya. Jadi soalan yang ingin ditanyakan ni kepada Puan Hafizah, soalan pertama mungkin dapat diterangkan lagi dan dibahaskan lebih lanjut tentang topik hari ini, kaedah membayar hutang antara teknik bola salji ataupun avalanche. Silakan Puan. Jadi yang pertama saya akan mengeksplain dari segi teknik bola salji lah. Okay. So dalam teknik bola salji ni ataupun avalanche lah, pertama kalinya yang sebelum ketani kan buat anda tu adalah mengkategorikan hutang yang ketani ada. So hutang-hutang ini macam pinjaman rumah, kad kredit, pinjaman kereta, pinjaman pribadi. Okay. Sudah ketani mendapat kategorikan yang ana, pasal bukan ada ni saja, ada juga orang macam pinjaman macam pribadinya berapa apa tu kan. So itu adalah yang seterusnya. Ketani mau tahu jumlah keseluruhan setiap hutang ani. So macam pinjaman rumah sekiranya sebagai contoh lah, sebanyak 250,000 sekiranya. And then kad kreditnya 2,000, sebanyak 2,000. Sekali pinjaman keretanya sebanyak 13,000 dan pinjaman pribadinya pula sebanyak 5,000. So dari sini macam sudah dikategorikan hutang yang ada, ambil lagi jumlahnya. Ini yang teknik kan bola saljinya. Sudah ketani dapat jumlahnya ni, ani yang dikatakan ketani mestinya orang mengkategorikan mana yang pertama yang akan dihabiskan sama yang paling last. Jadi teknik bola salji ni ia memulakan dari hutang terkecil yang sudah ada. So ketani urutannya tu mesti dari yang kecil sampai ke bawah. Ketani lunaskan.
Tapi ini memang juga kan pasal kira kalau kad kredit, pinjaman pribadi, pinjaman sama pinjaman kereta ataupun pinjaman rumah, macam sudah ketani clearkan kad kredit, ketani move on next one macam tu. Tapi ini sebabkan kadang-kadang kan ketani punya nyorang hutang yang ketani bayaran ni kan memang ada terma dan syaratnya kan jua. So ada beberapa perkara yang anulah sekarang akan saya share jo macam mana. Tapi Ani kira ia punya idea macam mana kan kalau kan membuat teknik bola salji ni lah. Jadi ini kalau sekiranya individu yang mungkin berhasrat untuk membayar hutang dengan menggunakan teknik bola salji seperti dapat kita kongsikan tadi, mulakan dari hutang terkecil yang bis kita auda. Jadi ini bermakna fokus kepada membayar hutang yang paling kecil terlebih dahulu, betul puan ya. Walaupun ni kata ni kadar faedahnya rendah. Jadi selepas hutang kecil itu selesai, jumlah itu akan dibayar, hutang kecil tadi itu digabungkan dengan pembayaran hutang yang seterusnya yang lebih besar. Begitulah seterusnya ya. Itu yang dimaksudkan dengan teknik bola salji. Baik, kita sudah mengetahui tentang teknik bola salji tersebut. Jadi mungkin puan boleh menerangkan bagaimana pula teknik seterusnya untuk teknik avalanche ni. Silakan. So teknik avalanche ni, so yang ni sama jo yang macam tadi, categorize kenapa hutang yang kita ni ada. Sekiranya kalian ni ia ada pinjaman rumah, kad kredit sama pinjaman pendidikan. Instead of pinjaman kereta tadi kan, pendidikan terpulangan sama pinjaman pribadi ya. So dari sini kita ni ketahui berapa kadar pinjaman hutang auda atau memang boleh didapatilah. Dari segi boleh ketani cari ataupun boleh ketani tanya sendiri kepada pihak perbankan yang ada. So yang ini yang saya tunjukkan sini adalah sebagai contoh saja, as like median as an average lah. Tapi mungkin yang kita punya memang berbeza lah. Because ikut bila kita mengambil pinjaman tujuan. Betul. So dari sana sudah kan ini macam urutannya macam lain sikit. So, kalau avalanche ni, ia mulakan dengan hutang yang mempunyai kadar pinjaman yang tertinggi. Berbeza daripada bola salji tadi ya? Tadi jumlah kan, jumlah berapa yang kita ni ada, tapi yang ni kadar pinjaman. So, pasal dia kira ia mau lunaskan yang paling high interest. Yang mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi lah tu maksudnya. Jadi seperti yang dapat kita saksikan ya. Jadi ini maksudnya kalau teknik avalanche ni fokus pada hutang dengan kadar faedah yang tertinggi dahulu. Walaupun jumlahnya besar, tapi ianya barulah beralih ya kepada hutang-hutang ataupun kadar faedah yang lebih rendah. Betul ni puan. Jadi kalau difahamkan tadi avalanche ia ke arah penjimatan kos mungkin. Betul. Jadi ia akan menentukan terpulang kita ni, artinya menentukan keedah mana yang kita disuka. Mana satu yang kita prefer lah. Itu bergantunglah kepada individu barangkali ya. Jadi kita sudah pun mengetahui apa maksud teknik-teknik yang telah dikongsikan tadi, bola salji dan juga betul. Jadi, sekarang ini ingin ditanyakan lagi kepada puan, apakah perbezaannya antara berdua itu? So perbezaan antara keduanya ada dua, macam akan saya bincangkan kelebihannya dan kekurangannya. So bagi teknik bola salji, kelebihannya lebih kepada meningkatkan motivasi ketani dan momentum. So dari sini pasal macam ketani dapat melihat kemajuan dengan cepat. Pasal hutang-hutang kecil ketani ni habis. Macam mana tu? Semangat konya. Aku kenannya debt free ni awalnya macam tu. Sekali sudah tu kan momentum ketani pun macam setiap kali hutang dibayar tu ia mengcreate macam disiplin dari aku mau berhutang lagi apa. So ketani move on to the next hutang apa. So itu adalah teknik bola salji. Manakala teknik avalanche pula, kelebihannya adalah lebih kepada penjimatan kos dan logik kewangan. Yang ini pasal ia lebih kepada kadar pinjaman kan, peratus yang dipinjam itu. So anda menjimatkan wang yang paling banyak dalam jangka masa panjang, pasal anda membayar hutang dengan kadar faedah yang tertinggi dahulu.
Itu yang itu. Dan logik kewangannya pula pendekatan itu adalah paling optimum lah dalam dari segi orang matematik. Ya, betul. Dan kewangan. Manakala kekurangan pula, bagi teknik bola salji kosnya memang lebih tinggi dan kurang efisien sikit. Pasal Auda mungkin membayar lebih banyak faedah dalam jangka masa yang panjang. Pasal yang tadi kan kira kadar pinjamannya itulah. Mungkin yang hutang kecil ni adalah kadar faedahnya lebih nyorang lebih sikit daripada yang diperlukan. So terutama jika hutang terkecil itu memang bukan yang tertinggi, indah make sense lah. Dan dari segi yang efisien ni, dari segi kewangan kita ni, ia bukan cara berkesan untuk melunaskan hutang. Sebab itu. So lebih kepada tapi kekurangan untuk avalanche pun ada juga. Ya, itu buat kita ni macam kurang motivasi awal. Pasal ia memakan masa lah. Betul. So macam kita ni nak melihat kemajuan itu cepat. Macam betul. Macam sikit ganya kemajuan ku apa tuan. So pasal kadar peratusnya tinggi itu memang kita ni rasa kadang-kadang sedangkan ku bayar juga tapi macam terasa macam ada motivasi apa tu. Sama benda ni macam kalau avalanche memang memakan masa sebab dikirakan hutang-hutangan ni kadang-kadang ia punya terma dan syaratnya tu kan berpanjangan. Ada 7 tahun, ada yang 20 tahun. Kalau dari segi rumah 20-25 tahun. So macam kan macam menghabiskan hutang itu macam patah juga. Macam semangat itu pun kurang lah. Betul, kurang motivasi jadinya. Kurang motivasi. Betul. Itulah sebenarnya ada perbandingan dan juga perbezaan dari dua strategi pembayaran hutang, iaitu dari teknik bola salji dan juga teknik avalanche ni tadi. Kalau tadi kata Puan, kalau menggunakan teknik bola salji ni memerlukan yang kita ni motivasi yang tinggi. Kerana ini betul, kerana hutang itu alhamdulillah ia cepat habislah. Jadi kalau sekiranya menggunakan teknik avalanche ni ialah memerlukan kesabaran. Maklumlah saja kan dengan fokus yang agak yang kita ni mempunyai jangka panjang yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Baik, kita ada soalan tambahan kepada Puan. Mungkin sekiranya individu ni ia tidak mempunyai apa yang kita ni pekerjaan tetap ataupun ialah dengan kewangan yang tetap barangkali tapi ialah bagaimana, apakah mungkin teknik yang sesuai bagi mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Mungkin berubah-ubah pendapatannya tu dan ianya sudah pun berhutang dari awal lagi. So kalau dari segi itu boleh dilihat kira ia punya gaji keseluruhan dalam setahun. Sebabnya kalau gaji tetap ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Betul, kan. So salah satunya kalau macam itu pasal kira pinjamannya tu memang tetap. Memang dah dapat didiskaun lagi kan. Pasal kalau especially kalau sebelum ni ia bekerja pekerjaan tetap and then mendapatkan hutangan ni dari pekerjaannya, masa kerjanya tetap, now kerajanya dah tetap. So mau nak mau ia mesti habiskan dahulu semua hutangnya dulu sebelum ia berbelanja kan tu. So apa saja labihnya dalam bulan itu bolehlah ia simpan separuh ke, ataupun kalau dari segi kalau separuh itu tanpa banyaknya orang mungkin dalam ambil 30% untuk melunaskan hutang-hutangnya yang dahuluan ni awal disimpannya sebelum bulan kemudiannya. So orang in advance ia simpan duit itu macam kiranya 1 month in advance untuk ia punya hutangan ni. So macam kalau nak tahu ada lagi ekstra buat 2 bulan lagi. Kalau macam belum sampainya untuk membayar, so ani di separate account lah. And ia mesti tahu pasal yang ani ia mesti sendiri disiplin. Betul. Gantung individu itu sendiri lah. Yes. Sama kalau ia akan buat macam ani, ia punya simpanan itu dah boleh semua rojak dalam satu account. Itu yang paling penting. Jadi perlu diasing-asingkan macam tu. Perlu diasingkannya. Ani kalau aku kan bayar hutang,
aku pakai akaun Ani saja. Akaun Ani ataupun perbankan Ani saja. Macam itu. Lagi bisa lah. Kalau Indah, kalau semua rojak, sini juga perbelanjaanku apa. Memang terpakai semua. Tersasarnya kita nih ya, budget itu. Budget itu pun, tapi sudah cukup ada tu. Kita ni dah nampak lah. So hutang kita ni pun macam mungkin ada bulan yang indah baik macam alah, macam mana mesti je aku bayar hutangan ni kan. So at least saya tahu, yang ni andang bayar hutang. Jadi jangan keluarkan walaupun emergency ataupun apa-apa. Pasal akaun itu memang untuk hutang lah, pembayaran hutang saja. Pasal macam kiranya ia gajinya tu 2 kali ganda. So yang nyimpan harga hutangnya tu 2 kali ganda lah juga. Just in case 2 bulanan ni dah berapa. Next month-nya dah berapa. So dari sana dapat sedikit sebanyak menolong dia lah. And tu kira ia mengumpul kalau ada extra lagi apa tu dapatlah dibuatnya macam yang ni. Mungkin more focus on teknik bola salji lah bisanya untuk orang macam ni. Ini senario untuk orang yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap yang diambil secara keseluruhan ni secara 1 tahun. Satu lagi senario yang ditanyakan pada Puan. Misalnya seorang ini ia ingin mengetahui mana satu yang bisa diambil, teknik yang diambilnya, teknik bola salji ataupun teknik avalanche. Apakah keadaan tanda-tandanya seseorang itu memerlukan khidmat kaunseling sebelum ia memutuskan mana satu bisa yang dipilih. So yang ini actually fall under tips saya, ada 3. So satu mesti tanya diri Auda lah, adakah Auda memerlukan motivasi segera tu Kalau Auda memerlukan motivasi segera, jadi teknik bola salji ni adalah yang boleh kita pilih. Pasal macam kita tahu mudah putus asa atau memerlukan kemenangan kecil ni macam untuk kekal bersemangat. Jadi kaedah ni memang pilihan yang terbaik lah untuk melunaskan hutang-hutang kecil dengan cepat dan memberi Auda kepuasan dan momentum untuk meneruskan perjalanan kewangan Auda lah. Pasal kalau dikirakan kalau kita kan menuarah teknik avalanche, ia motivasinya memang yang ini more kepada orang yang berdisiplin dan motivasi itu datang daripada penjibatan wang dan kecekapan lah. So ia perlu kuat motivasi pasal ia benar-benar memakan masa yang lama. Dan untuk melunaskan hutang pertama tu pun mungkin memakan masa dan anda merasa kejayaan yang lebih macam untuk memotivasi itu lebih kepada teknik bola salji lah. Yang kedua, kita periksa profil hutang bis kita. Pasal kan teknik bola salji ni ia sesuai jika Auda mempunyai banyak hutang kecil dan kadar pinjaman yang indah jauh bezanya. Macam yang tadi melunaskan beberapa hutang kecil dengan cepat, ia akan memberi kesan yang besar kepada motivasi Auda lah. Manakala kalau teknik avalanche ni sesuai jika Auda mempunyai hutang dengan kadar pinjaman yang sangat tinggi, seperti hutang kad kreditnya yang paling besar lah. Dan dengan melunaskan hutang ini terlebih dahulu, Auda akan menjimatkan duit dalam pembayaran kadar pinjaman itulah. Dan yang ketiga yang perlu kita tahu, pertimbangkan matlamat kewangan jangka masa bis kita jatuh. Jadi kalau kita kan opt untuk teknik bola saljian matlamat utama Auda adalah untuk merasakan kebebasan kewangan secepat yang mungkin. Betul. Walaupun ia bermakna kita membayar sedikit lebih banyak dari dan kadar pinjamannya yang kita bayar tu mungkin yang paling damai tapi orang awal lunas habisnya macam tu. Manakala teknik avalanche pula kalau jika matlamat utama Auda adalah untuk menjadi bebas hutang dengan kos terendah, ini memang yang sesuai untuk teknik alil. So strategi ini memang yang paling efisien.
dari segi matematik sama menjimatkan duit Auda dengan lebih banyak lah. So dari sana lah macam dalam 3 ni kita pikirkan apa yang kita mau, apa tu, dan dari sana pun kita boleh ketahui, okey, aku rasa bola salji lebih kepada my personality-nya. Ataupun teknik avalanche-nya, walaupun anaknya aku rasa aku boleh motivate diriku walaupun dah capat hutang atau habis, pasal kiranya kadang-kadang teknik avalanche-nya diorang ambil macam serentak kan. At the same time. So atau tu pulanglah. Jadi sebelum mana yang kita sabut untuk mendapatkan kaunseling, kalaupun macam nak tahu macam mana je, macam apa je, jadi bolehlah kita seek kaunseling kepada pakar kewangan yang diiktiraf oleh PDCB lah. Ya, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita ada satu soalan tambahan, tapi mungkin dapat dikongsikan secara ringkas sahaja barangkali daripada Puan, sebab ini yang kita terima daripada penonton kita sebetulnya. Kita sempat sebenarnya melihat daripada DM, direct message Rampai Pagi sebentar tadi. Ini katanya sekiranya bagi mereka golongan muda yang baru saja mendapat pekerjaan. Jadi itulah mereka kata ni berhutang. Jadi macam mana? Mungkin apa yang sesuai katanya teknik, atau mungkin secara ringkasnya sahaja? Okey, secara ringkasnya kalau baru bekerja tu kan, and then mesti ketahui apa pinjaman yang dia sudah ambil. Pasal kalau each pinjaman itu lain caranya. Kalau ia sudah ada pinjaman, yang paling popular adalah pinjaman kereta lah. Boleh mengambil, tapi pasal one of the thing kalau pinjaman kereta tu kegunaannya untuk ketani ke keraja janganlah membeli yang mahal. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Sebab kalau dikirakan kereta ni not built to lastnya orang. Bukan macam dulu, macam 10 tahun, 20 tahun. Mungkin like dalam 8 ke 10 perlu ditukar lagi. Jadi orang yang baru mengambil pinjaman khusus untuk yang pinjaman keretanya, kalau boleh ketani bali yang apa yang kemampuan ketani lah. Betul. Jangan jual lebih kepada melebihi 20-30% daripada gaji ketani. So apa saja hutang untuk orang yang baru ni jangan melebihi 30% lah. Jadi perlu tafsiran sebelum tafsiran sendiri. Sama kalau boleh jangan buat habit yang pasal tu you baru mencebur ke dunia pekerjaan. Dia boleh terus ni membeli yang luar kemampuan. Pasal apa your habit when you earn money ni, that's when macam mana perjalanan kewangan Auda seterusnya. Pasal hutangan ni kadang ia nampak macam mana 5 tahun, 7 tahun dah batah tehnya sekali mata. Tapi ketani yang merasa dengan inflasi makanan apa tu kan, tahun-tahun akan terasa. Jadi kalau boleh jangan melebihi 30% lah. Ia punya pinjaman kereta kalau sekali. Betul. Sudah kita mendengar penerangan daripada Puan tadi, kita dipanggil lah untuk orang tepuk dada tanya selera. Betul. Kita ni tahu kelebihan kita ni apa, kita ni tahu kemampuan kita ni dan tahap disiplin kita ni macam mana. Tadi pilihan di tangan kita ni. Kita ni sendiri sebetulnya. Baik, untuk akhirnya barangkali secara kesimpulan barangkali mungkin bagi mereka yang mungkin ingin mendapatkan kaunseling kewangan ni, motivasi kewangan ni, bagaimana untuk menghubungi? Sekarang ni belum ada channel di mana kami boleh tapi berhubung atau sebab masih lagi dalam orang renovation renovasi lah. Tapi kalau boleh kita lihat kepada BDCB punya orang yang license, kena bagi license untuk sebagai pakar kewangan lah. Itu adalah tempat mudah untuk mencari sebarang pertanyaan. Ya, betul sekali. Jadi Puan, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Afizah Osili, itu pakar kewangan, kerana berkesudian untuk menghuraikan dan juga memberikan penjelasan yang sangat menarik dan juga sangat
jelas ya berkenaan dengan kaedah membayar hutang antara teknik bola salji ataupun teknik avalanche. Betul sekali. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan dengan segmen yang sama juga, motivasi kewangan. Sampai jumpa lagi Puan. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Tinggal. Ya, baiklah.